Okey, kita sambung yang petang tadi mengenai hormon, yang mana hormon ni juga terganggu dari segi kawalannya, kan? Terganggu dari segi perembesannya, kan? Sebenarnya terdapat banyak faktor lah yang mengganggu koordinasi badan. Antaranya ialah sekiranya pengambilan dadah yang terlarang lah, terutamanya dadah yang terlarang, dan juga pengambilan ubat-ubatan yang terlalu lama, dan juga dadah-dadah yang terlarang diambil dengan kepekatan yang terlalu tinggi. Jadi itu semua akan mengganggu lah, mengganggu koordinasi badan. Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan pelbagai faktor. Salah satu faktor utama ialah pengambilan dadah di luar kawalan. Dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Okey, neuron ni adalah sel saraf, kan? Pergerakan saraf kamu ni, maksudnya pergerakan badan kamu sebenarnya dikawal oleh saraf. Tapi disebabkan oleh kamu mengambil ataupun seseorang itu mengambil dadah, kan? Jadi dia akan mengganggu pada pergerakan neuron tu, pergerakan impuls di dalam neuron. Neuron ni sel saraf. Jadi yang menggerakkan neuron tu adalah impuls. Tapi bila mana impuls tu terganggu pergerakannya di dalam sel, menyebabkan koordinasi badan akan juga turut terganggu lah. Bahkan pengambilan dadah yang berlebihan ni boleh menyebabkan ketagihan. Okey, terdapat pelbagai jenis dadah lah. Dalam buku kamu ni, ada silibus kamu ni dia bagi 4, iaitu dadah ni sebenarnya dia ada jenis yang penenang, dia ada dadah perangsang, dadah inhalant, dan juga dadah halusinogen. Okey, kita pergi satu-satu. Dadah penenang ni untuk apa? Dia untuk menghalang dan melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Jadi pengguna akan mengantuk, kurang cemas, kan? Dan kesan juga bergantung pada dos. Contohnya barbiturat. Nama dia barbiturat, dan juga alkohol. Jadi dia akan, sebenarnya sifat dia untuk menenangkan pesakit lah sebenarnya. Kalau seseorang pesakit itu rasa cemas, biasanya doktor akan bagi dadah-dadah yang jenis yang ini. Tapi bila masalah sekarang yang pengambilan dadah yang tidak terkawal, dia ambil itu hanya untuk dia merasakan high. Dia nak rasa high, nak tidur je. Jadi dia ambil lah barbiturat, yang mana terdapat dalam ubat batuk, Okey, dadah perangsang pula mempercepatkan pergerakan impuls. Jadi impuls di dalam sel saraf tu akan jadi laju pergerakan dia. Sebab apa? Biasanya orang nak ambil ni sebab dia nak merasa yakin. Dia nak, contohnya dia nak artis-artis, dia nak buat persembahan, dia rasa gugup. Jadi dia akan ambil dadah ni supaya apa? Supaya dia akan jadi, dia akan buat presentation tu dengan penuh yakinnya lah. Menyanyi depan orang pun dengan penuh yakinnya lah. Sebab apa? Dia ambil dadah perangsang ni, Dan kesan dia juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh dadah perangsang ni apa dia? Amfetamin, metamfetamin. Okey, nama kampung dia apa dia? Shabu lah, Shabu. Metamfetamin ni nama yang biasa, nama yang orang pakai Shabu lah. Okey. Kita ada dadah jenis inhalant, bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan, menyebabkan halusinasi, merosakkan otak, paru dan ginjal, contohnya pelarut dan bahan gas. Okey, dadah yang jenis macam ni dia menyebabkan apa? Halusinasi. Halusinasi ni dia menyebabkan dia nampak apa yang kita tak nampak, dia berhalusinasi lah. Biasanya orang nak ambil dadah ni dia nak berhalusinasi lah. Contoh aku dia gam lah, dadah-dadah yang jenis gam tu, insap gam tu, dia hidu je, tak pun diguna kat mulut dia,
Masuk untuk dia rasalah keseronokan berhalusinasi. Okey, kemudian halusinogen. Halusinogen ni pula mengubah laluan impuls dalam otak. Jadi laluan impuls tu jadi pelik tau. Dia tak pergi yang sepatutnya. Dia tak bagi yang sepatutnya. Dia sepatutnya impuls ni dia patut pergi kat otak, dan impuls tu akan ditafsirkan oleh otak, sepatutnya macam tu. Tapi disebabkan oleh pengambilan dadah seperti ketamin, LSD ni, menyebabkan dia jadi khayal, menjejaskan persepsi. Persepsi dia nampak benda yang tak wujud lah. Dia dengar pun suara yang tak pernah kita tak pernah cakap pun, tapi dia dengar benda tu kan. Ini kesan pada halusinogen. Okey, apa bezanya halusinogen ni dengan inhalant? Inhalant ni dia bahan-bahan kimia yang diambil dengan cara menghidu. Menghidu dan menerusi pernafasan lah. Contohnya gam tu. Kan? Gam tu. Dan dia ada sejenis bahan pelarut lah biasanya. Yalah, tina orang ambil kan. Bahan-bahan bergas tu. Itu menyebabkan halusinasi juga. Tapi yang ni halusinogen ni memang menyebabkan dia khayal betul. Khayal betul. Kan? Ya, sebab apa? Sebab laluan impuls itu dah tak sama seperti orang normal lah. Kan? Terganggu lah. Dah mengubah laluan tu. Laluan untuk saraf-saraf dia berfungsi dengan betul. Dan menjejaskan koordinasi otot. Jadi dia bergerak pun macam tak betul je. Okey, contohnya apa dia untuk halusinogen ni? Contohnya ketamin dan juga LSD.